Teknik yang pegging lah, bila pegging tengok naik tinggi kan. Okay guys, so ni teknik pegging yang tapi selepas pegging tu aku ada emergency case. Minggu aku tak boleh nak didik pokok ni balik. So dia ada masalah sakit sikit lah. So sakit dia tak banyak pun. Actually kita kena pruning je dia balik. Okay lah. So ini contoh dia lah. Boleh nampak merimbun kan. Okay, aku cerahkan sikit. Boleh nampak merimbun. So bye. My channel Syuazuddin. Don't forget to subscribe my channel, like all the way, share. So hari ni vlog aku nak tunjuk pruning cabai ni. So and then barang yang kita perlu of course lah tali and then gunting. Kita nak pruning dan pegging. So simple je trik ni. Ada video-video aku sebelum ni, tapi lepas pruning dan pegging kita kena sembur dengan baju roti. Baju roti punya video pun boleh klik cut. Okay, cut dekat atas ni. And then boleh tengok, mudah je. Alright, bye. Cabai burung ni pun cili api. Okey, macam cabai burung dan cili api ni pun dah macam dah tak sihat, dah kuning apa semua kan. So dia dah kerikut macam ni. So kita akan pruning lah. Lepas pruning kita pump dengan baju roti. Lepas tu kita pump juga kalau ada baju yang lain, baju AB boleh pump dengan baju AB lah. Tapi baju AB dekat bawah pokok je, dekat atas apa semua kita siram dengan baju roti untuk galakkan booster dia punya pucuk keluar. Alright. Bye. Okay guys, pruning method dia sangat simple macam ni. Kita akan buangkan daun-daun dia besar ni. Kita akan toggelkan untuk, boleh nampak kan? Okay, kita toggelkan. Bila toggelkan akan ada ruang angin yang masuk. So pokok akan sentiasa kering dan elak daripada jangkitan kulat lah. So teknik ni sesuai diaplikasikan untuk tanaman sendiri lah. Kalau kita buat ladang tu macam tak berbaloi lah nak buat benda ni. Tapi ya, kalau untuk aku, kalau pokok yang bawah 50 pokok tu still okey lah buat teknik ni. Sebab dia pokok cili padi ni memang tahan dia bertahun-tahun, tak menjadi masalah. Okay. Beza kan dengan tadi. Nampak? Beza dengan tadi. Kan beza kan? Tadi ruang dia sangat padat, angin tak masuk. So binatang pun akan sukalah sejuk dan membiak kat dalam. Right, nampak? Nampak kan beza dia? So simple je teknik ni. So macam ni yang dah tak elok ni, nampak kuning-kuning semua ni tak elok ni. So kita akan potong je. Potong, nanti kita pegging. Alright. Simple je. Okay. Baik. Nampak, kita buang lagi. Macam ni. Kita buang je. Jangan sayang-sayang. Kalau sayang tak ke mana. Okay. Ni nanti kita akan lenturkan ke bawah. So dia ada, nampak ruang dah kosong dah. So kita buang je. Buang saja. Jangan sayang-sayang, nampak ni. So kita togel kan. Togel kan saja. Jangan risau, jangan sayang. Sebab dia akan tumbuh balik. Okay. Togel kan, nampak? Kalau kita tak togel macam ni lah. Okay, nampak? Kalau kita tak togel, orang tanya aku, so apa racun yang dipakai, apa ubat dipakai untuk cara organik ke apa ke, untuk elakkan benda putih ni lah. So aku tak buat. Tak ada racun, tak ada organik ke apa method. So inilah method aku pruning. Right. So kita buang je binatang ni. Macam ni. Okay, boleh nampak kan? Okay. So kita just buang je. Nampak? Ada pengaliran udara. Macam ni. Togel ni, kita togel je. Okay, togel.
Ni pun togel. Ni pun togel je. Togel. Pokok ni pun dah lama tak rawat. Sebenarnya sepatutnya aku dah pruning dah, tapi hari tu disebabkan ada masalah sikit, so aku tak pruning dan pokok dah mula menunjukkan kesakitan. Okay guys, so ni aku nak tunjuk teknik macam mana kita nak potong lah. Potong ni. Okay guys, ni aku nak tunjuk teknik macam mana kita nak potong dan pruning sebenarnya. Okay, kalau kita tengok, okay, aku tunjuk lah. Ni aku buangkan ni supaya nampak mata tunas. Sekejap okay, supaya nampak mata tunas. Okay, nampak ni, tu mata tunas kan. Lepas tu ada lagi mata tunas. Okay, sini. Okay, nampak rosak. Ni mata tunas. Okay, lepas tu boleh tengok yang tepi ni. Nampak tu ada kecil, tu mata tunas kan. So ini yang kita nak sebenarnya. Okay, nampak ni ada kecil lagi satu. Nampak tu ada mata tunas yang putih tu. Okay, ni kita nak jaga. Okay, ni lagi satu. Oh, nampak pula daun ni. Sekejap kita buang daun ni. Okay, nampak tu ada mata tunas kecil putih. Tu kita nak jaga. Atas ni pun ada mata tunas juga. Nampak putih. So itu yang kita nak jaga dan kita nak bagi dia keluar. So cara dia simple je. Okay, nampak tu ada mata tunas. Okay, tu ada mata tunas kan. So kita buang sini, kita buang sini. Jangan sayangkan bunga yang di atas ni, kita buang. So bila bunga tu kita dah buang, yang belah sini juga kita buang. Dan kita buang. Okay, so automatik tenaga dan baja akan pergi ke tunas ini. Lepas tu yang ini pun kita buang. Kita buang. Kita buang. Baja akan pergi ke sini. Tunas ni akan naik. Lepas tu yang ini pula, ni pun kita buang. Kita buang. Okay, yang ini akan naik ke sini. Sini pun akan naik. Nampak ada mata tunas juga. Semua akan naik. Yang ini pun akan naik. Ni kita buang. Kita buang. Buang. Okay, ini satu teknik yang kita nak toggelkan betul-betul lah. Kalau yang macam teknik yang biasa aku buat macam ni, ni teknik yang biasa aku buat. Tak togel sepenuhnya, masih ada tinggal daun. Okay, tengok macam ni contoh. Ni contoh kan. Okay guys, so yang ini teknik biasa je yang aku buat. Sebab aku tak buang toggelkan semuanya. So teknik yang ini macam aku buat sebabnya, okay, boleh nampak beza dia dekat sini lah. Okay, sibuk dah ni. Okay, beza dia dekat sini. Okay, boleh nampak ni tunas dah memang keluar. Nampak, tunas dah memang keluar. So kita tak perlulah potong sangat. So kalau kita potong, dia lagi cepat kalau potong hujung. Tapi daun kita simpan sikit. Nak supaya daun ni sentiasa bagi naik turun makanan. So air supply semua dekat naik bawah. So naik dia supply ke daun, ni pun akan dapat tunas ni. Okay, macam ni. Nampak, tunas ni pun akan dapat. So, macam ni boleh nampak. Ini memang akan nampak tunas. Okay, boleh nampak. So tu ada mata tunas putih. Okay, dah pergi ke sini. Okay, nampak ada tunas. Dah steady, dah naik. Okay, pergi ke atas lagi. Nampak tunas dah keluar. Cabang Y tu. Atas lagi nampak tunas dah keluar. Okay, atas ni nampak mata tunas celah tu. Atas pun nampak mata tunas.
Goyang pula angin. Okey, nampak. Oh. Okey, atas ni mata tunas lagi. Sini mata tunas lagi, sini mata tunas. So, ini semua akan keluar mata tunas. Ini semua akan keluar tunas dan kita akan dapat cabang baru. Dan cabang boleh kira lah. Tengok, 1 2 3 4 5 6 7. 7 cabang yang potensi akan keluar. So kalau 7 cabang naik satu cabang lebih kurang 3 biji cabai, dah boleh ada berapa? 21 biji cabai burung from single dahan. Ini baru sini je, tak kira yang di bawah ni lagi. Okay, itulah bestnya teknik pegging ni. Right. Okay guys, dah siap pegging. Nampak? Kita tarik sana, tarik sini, tarik sana. So yang macam ni kita bersilang di sini, dan tengah tu kita kalau boleh kita biar dia macam kosong lah tengah tu. Okay, sebab yang tengah tu nanti akan naik sendiri. Okay, so kita dah tarik sini. Okay, macam ni. Nampak? Kita tarik sini. Nampak? Yang sini insya-Allah akan naik tunas. Okay, close up sikit. Okay, nampak tu tunas. So insya-Allah ini akan naik tunas. Sini pun akan naik tunas. Okay, tunas yang ini pun, okay, boleh nampak. Tunas ni pun akan straight naik. Okay, tunas yang dekat sini naik. Tunas dekat sini pun akan naik. Oh, tak nampak pula. Okay, tunas itu pun akan naik. Kan, dia akan jadi pokok yang naik ke atas dan rendang lah. So dia akan besar. Diameter dia akan jadi buka. So ini lebih kurang mungkin 3 ke 4 kaki diameter pokok ni. Okay, so lebih kurang 4 kaki akan buka. So kita akan dapat pokok yang cantik. Alright. So nampak lagi, akan tunjuk lagi lah tempat update nanti. So yang ini pun akan bertunas. Ni yang dahan yang aku cakap cantik tadi lah, yang mungkin boleh keluar 10 tunas. Okay, sini tunas, sini tunas, dia akan naik sprout. Yang ini pun akan naik. Nampak? So macam teknik, kalau yang tempat yang jauh kita tak boleh letak pancang, so kita pakai je lah botol air mineral. Kita letak air dan ikat turun ke bawah. So kita just pakai je apa yang ada, sebab nama pun berkebun di rumah kan. Jadi apa yang ada adalah, tu nama dia sawit. Sibuk je mana kita buat kerja, itulah dia datang. Macam ni aku tanam dekat tepi pagar. So kalau tanam kat tepi pagar ni macam rugilah sikit ruang. Sebab sepatutnya kita boleh lenturkan yang ini lagi ekstra 3 kaki. So kita akan dapat pokok cabai burung yang 6 kaki lebar dia. Bayangkan, satu pokok kita boleh tarik 6 kaki lebar. Dan hasilnya bayangkanlah berapa banyak yang kita boleh dapat. Okay, so yang best cabai burung kampung ni adalah pokok ni tahan bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, ataupun mungkin kita padam pokok ni masih okey dan hidup. Dan paling penting kita kena bagi baja lah. So selepas kita pegging, tarik sana sini apa semua, yang penting baja roti. Okay, yang paling penting, so lepas kita pegging ni, kiri dan kanan kita tarik sana sini, silang apa semua. So ini baja roti. Nak tahu cara buat baja roti, klik dekat atas. Lepas tu kita sembuh. So apa kebaikan baja roti ni? Baja roti ni kalau kita pakai, dia akan straightkan, naikkan pucuk semua. So kena faham, kalau cili lagi keluar pucuk, lagi banyak bunga. So itu yang kita nak, right? So sembuh baja roti ni 3 hari sekali. Sorry, aku kena masuk belah sini. So kita sembuh baja roti ni 3 hari sekali. Jangan risau, pokok takkan mati. So nak tahu cara guna baja roti ni pula, boleh klik juga kat dekat atas ni. Aku ada cara pakai dan cara bancuhan dia dengan air. Kan? So kalau kita ekstra lebih, baja ni kuat, so mungkin pokok akan mati. And then kita siram dekat tanah dia, sembuh, supaya microbes yang ada dekat baja roti ni hidup dekat tanah. Kan? Okay, macam tu kita sembuh. Kita nakkan tanah ni sihat, so kita kena sembuh lah, bagi hidup. Okay, so sekarang kita sembuh je. Right. So apa yang bestnya pasal baja roti ni?
kita kena tahu baja roti ni adalah EM. So EM ni effective microbe, dia akan tolong membantu pokok untuk menyerap nutrien yang ada dan bagi jadi antibody pokok tu kuat. Dan lagi satu, kita kena tahu karakter pokok cili ni. Pokok cili ni lagi banyak cabang, lagi banyak tunas, maka lagi banyak buah. Okey, tak tipu tau. Cuba tengok. Okey. Tengok ni. Okey, nampak? Keluar tunas, keluar bunga. Tak clear pula. Apa yang kita cakap, nak tahu karakter cili ni, dia lagi keluar tunas, lagi kan keluar bunga. Okey, nampak? Macam ni sebelum. Keluar bunga, jadi buah. Keluar tunas, keluar bunga, jadi buah. So, boleh nampak ni lagi. Macam ni. Contoh ni bunga. Nampak? Keluar je. Oh, mana jari aku? Okey. Keluar tunas, keluar bunga, jadi buah. Bunga jadi buah. So, apa function baja roti ni? Induce bunga. Keluar tunas. Tunas akan keluar bunga. So, jangan risau. Pak, besar kan? So, daripada sepokok, kita boleh dapat pokok yang diameter 6 ke 8 kaki. Tapi cara kita kena bela lah daripada awal. Kita kena pegging daripada awal, daripada pokok tu awal. Okay guys, so aku akan tunjuk teknik pegging ni memang sesuai untuk pokok yang dah tua lah. Okay, sebabnya apa? Tengok batang dia kuat, besar. Aku tak tipu. Ini pokok ni, tengok berapa besar dia. Sebelah menyebelah dengan pipe ni. Aku rasa mungkin setengah inci kot. Ada setengah inci kot. Batang ni saja. So pokok ni pun umur dia aku rasa dah 6-7 tahun kot. Sebab ni asal pun aku ambil dekat kebun dan aku tanam. So nak tahu teknik ambil cili padi ni kat kebun, boleh klik dekat atas. Mana? Okay, boleh klik dekat atas. So aku ada tunjuk cara kita nak ambil dan kita rawat dulu cili tu sebelum kita tanam. So kita rawat pun dalam 3 minggu lah. So boleh klik dekat atas ni. Nampak atas ni cara ambil cabai burung kampung yang dekat hutan ya, ataupun kat kebun yang tumbuh meliar. Right? Dah siap dah teknik pegging ni. Bayangkan kita boleh dapat satu pokok yang buka diameter dia 6 ke 8 kaki. Bayangkan. So macam mana hasil dia? So kita akan tengok lah. Nanti aku dah sembuh dah baja roti apa semua. So kita tengok tunas ni naik macam mana. Dia ambil masa dalam seminggu lah untuk naik tunas-tunas baru dan kita nampak kuat lah. Kadang-kadang 3 hari pun dah nampak dah tunas tu keluar naik strike. Naik melangit. So bayangkan satu pokok buka diameter dia 6 ke 8 kaki. Macam mana hasil dia? So untuk makan sendiri memang sangat-sangat puas lah. So dekat keliling aku pun boleh nampak. Ini cabai burung juga. Yang ini aku ambil dekat hutan juga. Ni asal dah nak mati. So kita rawat juga. Itu dari biji benih. So sana belakang tu, alah, mahkota dewa pula kacau. Boleh nampak. Nampak tu. Tu pun belah sana pun ada lagi. Yang di sana lagi cabai burung. So dekat deret ni semua cabai burung. So kalau nak tanam, bagi aku, pendapat aku, cabai burung kampung ni kita tanam kawasan yang kita bagi dia space macam buka diameter dia 4 kaki kiri, 4 kaki kanan. So di tengah-tengah lah kita tanam. Itu pendapat aku kalau kita tanam dekat tanah lah. Sebab mudah untuk kita pegging. Dia boleh buka ke 8 kaki kiri dan 4 kaki kiri, 4 kaki kanan. So 8 diameter 8 kaki lah pokok keliling. Okay, baik. Sebolehnya 4 kaki lah. Sebabnya 4 kaki tu sesuai, sangat sesuai bagi aku lah. Pendapat aku 4 kaki. Sebabnya 4 kaki tu sangat sesuai untuk kita petik. So kalau lebih daripada 4 kaki, so kita tak duduk di tengah-tengah dan susah untuk kita petik lah. Alright. Okay, baik. Terima kasih tengok channel aku. Jangan lupa subscribe channel aku untuk tips-tips yang lain akan datang. Okay, bye. Jangan lupa subscribe.